Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Tuan-tuan yang dimuliakan, Masya Allah. Hadirkan kita, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirkan kita dalam majlis, Masya Allah, dengan iman dan ihtisab, meyakini janji, meyakini perintah Allah SWT dan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, dan meyakini dan menginginkan, meyakini terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala, iaitu kita panggil dia ihtisab. Ihtisab kalau terjemahan biasa iaitu mengharapkan ganjaran. Mengharapkan ganjaran. Janji-janji Allah tu ganjaran lah. Jadi meyakini, sebenarnya ihtisab itu untuk meyakini ganjaran. So ganjaran akan diyakini apabila kita menghadirkan ganjaran tadi, mengkedepankan ganjaran tadi. Jadi sewaktu melakukan amalan, maka kita semoga kita menghadirkan ganjaran-ganjaran. Kita panggil istihdarul fadail, menghadirkan ganjaran supaya meyakini terhadap janji-janji. Dengan ini sesuatu amalan itu akan dikualitikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi al-fatihina bihadihim ila al-haqiqatil majaza. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أدها كما سمع رب مبلغ أو آمن سامع أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Alhamdulillah, kita berada di muka surat, kita berada di dalam bab yang kelima pada Kitabul Iman, bab yang terakhir dalam Kitabul Iman, iaitu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Semalam kita telah sampai pada muka surat 402, iaitu kita membahagikan Sunnah itu dari segi berpegang, bab seimbas lalu, iaitu berpegang teguh. I'tisam tu diambil daripada perkataan i'tasamu bihablillah. Ini berpegang kamulah kepada tali Allah. Tali Allah tu Al-Quran dan hadis lah. Sebab apa kita kata Al-Quran dan hadis? Hablullah tu tali Allah, iaitu perintah Quran lah. Hubungan, tali tu untuk kita hubungkan. Jadi hubungan iaitu perintah-perintah Allah. Dan untuk memahami perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita berhajat kepada penerangan daripada hadis Nabi. Sebab tu kita kata hablullah tu dua. Berpegang, i'tisam bil kitab was sunnah, berpegang teguh kepada Quran dan sunnah. Jadi i'tasamu bihablillah. Bihablillah tu kita tukar tempat hablillah tu. Dalam Quran kata hablillah, ditafsirkan oleh ulama i'tisam. I'tisam tu kita sebab kita keluarkan perkataan masdariyah. Kita keluarkan dengan bentuk perkataan masdar. Ayat kata dasar. I'tisam tu maksudnya itu perintah. I'tasamu, i'tisam, i'tasama, i'tasamu itu perintah amar. Jadi daripada kata i'tasamu, ya'tasimu i'tisaman, al-i'tisaman, al-i'tisama tadilah. Jadi bil kitab bihablillah. Hablillah tu kitab dan sunnah. Itu diambil daripada bab tu lah. Diambil perkataan bab berpegang, bab i'tisam, kitab dengan kitab dan sunnah. I'tisamlah kamu, berpegang teguhlah kamu pada tali Allah. Jadi tali Allah tu kitab dan sunnah lah.
Cuma nak memahami Al-Quran dan hadis kita, ya mazhab kita Quran dan hadis, tapi bukan mazhab kita Quran. Kita panduan kita Quran dan hadis, tapi untuk Quran dan hadis, pemahaman Quran dan hadis ini kita perlu kepada qiyas, kita perlu kepada ijma', kita perlu kepada ulama. Sebab tu ijma' salah satu daripada syariat. Dalam syariat, ijma' itu salah satu daripada syariat, dan qiyas juga hukum. Qiyas juga salah satu daripada syariat. Jadi daripada dua tu keluarnya empat. Jadi syariat tu empat, bukan syariat tu memang basic Quran dan hadis. Syariat tu pada Quran saja, tapi kena faham hadis. Nak faham hadis, kita kena faham dengan ulama-ulama yang memahaminya, sebab kita bukan dalam bidang tu. So kita serah kepada ahli-ahlinya. Fas'alu ahla zikri, bertanyalah kepada mereka-mereka yang berilmu, yang ahli zikir. Itu ahli zikir, ini orang fas'alu ahla zikir. Ahla zikir ni, ahli zikir ni maknanya orang yang mahir dalam bidang tersebut. Jadi itu sebab itu kita berhajat kepada pemahaman yang difahami oleh ulama, kerana berdasarkan kaedah-kaedah. Jadi kita tidak boleh memahaminya sendiri, sebab pemahaman kita secara sendiri adalah salah. Okey. Dan kita telah belajar dalam Kitabul Ilmu, memberi fatwa dengan pendapat sendiri, mentafsir Quran dengan pendapat sendiri adalah salah, walaupun betul. Walaupun dia betul. Mungkin first time tu i'tifaqiyah, secara i'tifaqi sepakatnya apa yang kita katakan tu ada dalam Quran, sama ittifaq. Tapi benda tu sebagai dikira salah juga. Jadi berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi kita takrif dari segi bahasa, iaitu ittiba'. Sunnah itu ialah at-tariqatu, ulama mengatakan maksudnya at-tariqatu al-masluqah. Tariq tu jalan yang perlu salaka, yang perlu diikuti secara ittiba', secara langkah demi langkah, supaya kita tidak terpesong. Tapi pemahamannya tak boleh difahami oleh kita sendiri, kecuali dengan mereka yang mahir. Sebab itu kita berhajat kepada ulama-ulama. Jazakumullahu khairal jaza, ahsanul jaza, pada ulama-ulama yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah memilih mereka seumur hidup mereka berkhidmat kepada agama yang tidak mengharapkan apa-apa balasan. In ajriya, sebagaimana Rasul berkata, in ajriya illa 'ala Allah, kami tidak minta apa balasan pun daripada kamu, kami memohon ganjaran itu daripada Allah. Berkhidmat kepada masyarakat untuk memahamkan masyarakat, supaya masyarakat beramal dengan perintah Allah dengan mudah, dan dengan ini akan mendapat kesejahteraan yang akan menjanjikan syurga di sisi Allah, dan kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Okey. Sunnah dari segi istilah maksudnya perkataan Nabi, perbuatan Nabi, iaitu kita bahaskan semalam takrir Nabi. Takrir Nabi tadi, takrir Nabi, perbuatan Nabi, perkataan Nabi, dan takrir Nabi, pengakuan daripada Nabi. Pengakuan daripada Nabi, diperakui oleh Nabi, diperkukuhkan. Benda yang hak kukuh itulah diperakui, bahawa benda itu tidak lari daripada sunnah. Masya Allah. Sebab tu kita perlukan, walaupun kita, sebab terjemahan tu kita perlu pada orang lain, dan kita berharap, sebab kita di dunia ini menumpang kebaikan satu sama lain. Nak mengharapkan kebaikan kita memang tak banyak, memang tak ada langsung kot. Begitu. Hubungan, jadi perenggan kedua di dalam muka surat 402, kita ke situ, iaitu kita ke situ. Dia tak jadi balik Kelantan sebab ada technical dia, kena balik lewat sikit. So ada technical dia. Kadang-kadang technical tu menyebabkan kita ke belakang. Sebab tu dia panggil amrul hal. Amrul hal. Itu amrul hal ni iqtidalul hal. Pada saat ini, pada ketika ini, apa perlu yang kita lakukan yang terlebih dahulu. So kalau benda ada terlebih dahulu, maka kita terpaksa
Kemudian kan yang tak penting tu kita dahulukan apa yang penting. Itu dipanggil muqtazal hal atau amrul hal, amrul hal. Okey. Hubungan bab ni dengan hubungan bab yang sebelumnya. Semua kandungan bab sebelum ini sabit dan muktabar apabila dalilnya, maknanya diterima. Sabit dan muktabar diterima apabila dalilnya datang daripada Al-Quran dan Sunnah. Oleh demikian, pendapat Mu'tazilah dan Qadariyah yang lain tidak akan diterima. Benda ni dia tak akan diterima walaupun dia berpandukan Quran juga, tapi kefahaman dia tadi mengikut akal. Jadi sebab itu kita tidak menerima pendapat mereka. Bab akan datang akan membincangkan mengenai ilmu pula. Kita belajar benda ilmu ni, yang kita dah belajar dah tu. Mengisyaratkan bahawa semua ibadat tidak akan diterima jika dilakukan tanpa ilmu. Semua ibadat kita kena tahu iman, lepas tu kita kena tahu ilmu, lepas tu keikhlasan. Itu 3 syarat penerimaan sesuatu amalan. Manakala ilmu itu mesti berdasarkan kepada Al-Quran dan Al-Sunnah. Pengarang membawa bab ini selepas beriman dengan takdir untuk memberitahu bahawa manusia tidak boleh berprasangka mengikut akal fikirannya. Manusia tak boleh ikut prasangka. Prasangka mengikut akal fikirannya bahkan difahami. Sebab takdir ni kita kena beryakin kepada Allah Ta'ala. Tapi nak yakin tu jangan ada prasangka yang mana daripada pemikiran kita. Okey. Jadi oleh itu berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah, jadi prasangka dan akal fikiran bahkan akan difahami kesemua tadi mengikut Al-Quran dan Sunnah. Hujah terbahagi kepada 2. Hujah untuk kita jadikan sesuatu hujah, dalil lah. Maksudnya bila kita dakwa, maka kita mesti ada hujah, mesti kita sabitkan dengan dalil, reason. Reason. Apa itu reason? Apa sebab dia? Cuba kita cari sebab dia. Hujah terbagi pada 2, iaitu dalil akli. Hujah tu dalil pun boleh, hujah pun boleh, dalil pun boleh, hujah pun boleh, burhan pun boleh. So makna tu dipanggil mutaradifat. Alfaz yang mutaradifat makna wahid. Kadang-kadang lafaz wahid makna mushtarak. Itu pun kita tak faham kan. Lafaz wahid makna mushtarak. Lafaz satu makna banyak. Lafaz banyak makna satu. Gitu. Bahasa maknanya persamaan. Maknanya makna-makna yang sama. Khair, hujah terbahagi kepada 2. Itu hujah terbahagi kepada 2. Lepas tu kata hujah keluar dalil. Maksudnya hujah dan dalil itu makna sama. Dalil suppose saya nak atur, saya kata hujah, kita kata hujah terbagi pada 2. Hujah pertama dalil akli, hujah kedua dalil nakli. Dalil nakli ialah asal berbanding, dalil nakli itulah yang asal berbanding dalil akli. Sebab dalil akli ni, akal ni daripada perkataan iqal. Iqal ni maksud dia tali. So tali ni, akal ni daripada iqal. Iqal tu daripada makna dia tali. Iqal, akal ni daripada iqal. Ain qaf ya lam, iqal. Makna iqal ni maksud dia fi'al, wazan dia iqal. Maksudnya tali. Tali ni nak hubung je. Tak ada tali, tak boleh nak hubung. Jadi tali ni satu hubungan saja. Akal ni sebagai satu perantaraan saja untuk memahami dalil-dalil yang dikeluarkan daripada nakli tadi. Okey. Sunnah di sini bermaksud perkataan, perbuatan dan takrir Nabi. Telah kita jelaskan, dan sahabat. Dan sunnah juga boleh dikatakan perkataan sahabat. Sahabat ni juga kita panggil dia sunnah sebab ada dalil dia. Kenapa? Sunnah tu hanya sunnah Rasulullah saja. Sunnah tu perkataan, perbuatan dan percakapan, perbuatan dan takrir Nabi. Itu kita panggil dia sunnah. Dan juga sunnah ini disebut oleh Nabi
iaitu percakapan, perbuatan dan takrir sahabat juga dipanggil sunnah. Mana dalilnya? Hadis inilah. Dibawanya hadis sebagai dalil. Begitu. Apa dia? Alaikum bisunnati. Nabi kata, berpegang teguhlah kamu kepada sunnahku. Wa sunnati. Perbuatan sahabat, percakapan sahabat dan takrir sahabat dipanggil sunnah juga oleh Nabi. Nabi sendiri mengiktirafkannya sebagai sunnah. Maka Nabi kata, berpeganglah teguh kamu kepada sunnahku wa sunnati khulafa'ir rasyidin, dan sunnah khulafa' rasyidin. Tu Nabi sebut lagi al-mahdiyyin, yang mendapat petunjuk. Yang mendapat petunjuk. Tamassaku biha. Maka tadi balik kepada sunnah lah. Tadi balik pada sunnah. Sunnah apa? Sunnah aku dengan sunnah khulafa' rasyidin. Ini sunnah-sunnah sahabat. Jadi berpegang teguhlah kamu kepada sunnahku. Tamassaku biha. Gigitlah dia dengan gigi geraham. Kita gigit apa? Kita gigit dengan geraham. Kita cekam dengan taring, kita gigit dengan geraham. Azzu 'alaiha bin nawajis. Nawajis ni maksud dia gigi geraham. Kita gigit dia dengan gigi geraham. Bila gigit dengan gigi geraham, gigit dengan geraham, cekam dengan taring, gigit dia tu. Bukan gigi kacip dia, tak cabut. Ini gigi geraham. Sama ada yang digigit itu terkoyak, ataupun kalaulah benda yang digigit itu kuat, gigi kita tercabut. Maksudnya pegang begitu sekali. Wa iyyakum, dan hendaklah kamu menjauhi. Iyyakum tu maksud dia menghindarkan daripada perkara-perkara yang baru. Muhdatsatul umur, benda-benda baru ni kita kena hindar. Jadi tak semua benda baru, tak semua benda baru tadi sesat. Bukan setiap kullu bid'ah benda baru tadi, kullu muhdatsatin, dan setiap benda baru tadi sesat. Tidak. Fa inna kullu muhdatsin bid'ah. Di sini dia bagi tahu sesungguhnya kul semua benda baru tu bid'ah. Jadi kul ini dia tidak memberi makna keseluruhan, dia memberi makna ghalib, kebanyakannya, tak kesemuaan. Dan dalil-dalil dalam Al-Quran dan hadis lah didalilkan, sabitkan, iaitu apabila pertanyaan yang dijawab oleh Ustaz Engku, apabila Ustaz Muhib mengatakan kul ni semua sekali benda baru bid'ah ni haram, bid'ah ni sesat. So Ustaz Engku jawab, tu perbezaan Ustaz Muhib tu yang Syria tu dengan Ustaz Engku. Ustaz Engku jawab, tuan-tuan tengoklah video tadi tu, macam mana Ustaz Engku jawab persoalan yang diberikan oleh Muhib tadi, Ustaz Muhib tadi, dan Ustaz Engku jawab. Ustaz Engku jawab, okey, cantik. Itu perbahasan tu memang hebat Ustaz Engku tu. Okey. Jadi setiap bid'ah, jadi setiap tadi tidak dia saya tak nak bahas pula kul tu kenapa, tu dia pendalaman sangat. Jadi kul tadi dia tidak memberi makna keseluruhan. Tapi dia ada pengasingannya. Dia ada itu, dia dari segi bahasa kan, semua dia kena teliti dan sebagainya. Allah maknanya sunnah terbahagi kepada dua, sunnah Nabi dan sunnah sahabat. Tapi kalau kita belajar pula dalam ilmu mustalah hadis, sunnah Nabi ni kita panggil dia hadis Nabi ni sunnah Nabi. Ustaz Engku tu kena follow, Ustaz Engku tu bagus, Masya Allah. Jadi Ustaz Engku banyak memberi jawapan-jawapan kan. Jadi di sini ialah sunnah ni. Jadi sunnah ni kita panggil dia mana perkataan sahabat, perbuatan sahabat, perbuatan Nabi, dan perbuatan Nabi, perkataan Nabi, takrir Nabi, itu kita panggil dia hadis. Hadis itu kalau dalam bentuk hadis kita panggil dia hadis muttasil. Hadis muttasil. Hadis muttasil maknanya hadis tu berhubung, hadis itu intiha dia, penghujung dia, yang mensabdakannya atau yang melakukannya, yang mentakrirkannya ialah Nabi SAW. Maka dia panggil intiha ila Nabi, berakhir dia pada Nabi, maka hadis tu kita panggil dia hadis muttasil. Kalau intiha ila sahabah, berakhir di sahabat, hadis juga. Adalah
sunnati sahabat dia. Kita panggil dia hadis mauquf. Hadis mauquf. Dan ulama mengatakan intiha ila tabi'i. Perkataan tu berakhir pada tabi'i. Berakhir pada tabi'i. Perkataan tabi'i, perkataan tabi'i, dan perkataan siapa tu? Perbuatan tabi'i dan takrir tabi'i. Juga kita panggil dia hadis juga, iaitu hadis munqati'. Hadis munqita', hadis munqati', hadis muttasil, hadis mauquf dan hadis maqtu'. Munqati' itu hadis maqtu', muttasil, mauquf, maqtu'. Di situ dia akan bahagi kau. Sebab itu ada qaul tabi'i, qaul salaf dan khalaf, iaitu hadis daripada qaul salaf dan khalaf. Pengarang mengatakan dia nak buat masuk juga qaul khalaf yang ulama-ulama yang terkau, iaitu 200 tahun, 300 tahun, dan ulama-ulama yang 200 tahun tadi. Qaul salaf, ulama-ulama mutakaddimin dan ulama-ulama mutaakhirin. Itu juga dipakai ke sunnah. Tengok je, nak follow entangku tu, tengok saja. Semalam pun entangku buat perbahasan. Jadi tengok tarik saja entangku, dia akan keluarlah macam-macam lah dalam video entangku tu. Entangku dia memang spesialis dalam bahagian ni je jawab ni. Kita okey, itu bahagian ustazku, dia akan jawab semua untuk pandangan. Jadi sekarang kita belajar miskat ni, kita nak faham hadis dan kita nak amalkan hadis tadi. Di satu sudut yang berbeza. Sebab tu saya tak memberi banyak dalil. Alhamdulillah, yang tu ustazku lah dalam bidang dia. Iaitu ni Haji Min, dia ada di dalam muka surat 1 tu. Dia ada dalam muka surat 2 tadi. Dia ada dalam muka surat 3 tadi. Tu. Pembahagian hadis mengikut intiha, penghujung. Itu dalam mustad. Itu dalam muka surat 3, dalam kitab jilid 1 muka surat 3. Faman taha ila nabi yuqalu lahu marfu' wa man taha ila sahabi yuqalu lahu mauquf kama yuqalu qala aw fa'ala aw qarrara ibn Abbas aw ibn Abbas mauqufan aw mauqufun ala ibn Abbas wa man taha ila tabi'i yuqalu lahu maqtu' wa qad khassasa ba'duhum hadis bil marfu' wal mauquf maqtu' yuqalul asar. Dan maqtu' tadi kita panggil dia asar. Jadi kadang-kadang hadis juga dipanggil asar, hadis juga dipanggil asar. Hadis, asar dan khabar. Pembahagian hadis tu apa, asar tu apa, khabar tu apa. Di situ yang telah diceritakan sedikit sebanyak. Okey. Jadi yang pertama, okey, sebab yang kita akan bahagikan. Di sini perkataan ni, insya-Allah kita datang kepada fasal pertama, bid'ah dalalah tidak diterima. Bid'ah dalalah, bid'ah umum. So kenapa dikatakan bid'ah dalalah? Maksudnya ada juga bid'ah hasanah, perkara yang baru, yang baik. Bid'ah dalalah, bid'ah dalalah, bid'ah yang sesat. Bid'ah hasanah, bid'ah tadi maksudnya ni di segi dari sudut bahasa, bid'ah tu dibahagi kepada dua, hasanah dan dalalah. Hasanah dan dalalah. Okey, kita datang dulu pada hadis dan kita bahagikannya. Bid'ah dalalah tidak diterima. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fahuwa raddun, muttafaqun alaih. Simple hadis ni. Pendek, simple tu maksud dia pendek. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan perkara yang baru dalam urusan kami, buat benda baru dalam urusan kami, saya terjemah lafzi dulu di situ, dalam amri, urusan kami, dalam urusan kami pada agama. Yani dalam urusan kami, yani dalam agama lah, di dalam agama lah. Urusan amrina tu, urusan tu ialah urusan agama, pada urusan agama yang tiada asal, yang tidak ada asal usul dia,
dalam syariat yang tak ada dalam syariat, maka ia tertolak. Jadi perkara yang baru yang tak ada dalam syariat, maksudnya apa dia? Perkara baru tu yang bersalahan dengan syariat, yang bersalahan dengan syariat. Tengok ulama membahagikan sebelum syarak dan selepas syarak. Maksudnya sebelum syarak mengeluarkan hukum, iaitu Nabi SAW. Syarak ni ada dua. Syarak ni ada dua. Syarak hakiki Allah Ta'ala yang menghukumkan secara hakikatnya Allah Ta'ala. Syarak majazi Nabi SAW. Tapi kita nisbahkan perkataan syarak tu yang mengeluarkan hukum syarak. Hukum syarak tu datang. Jadi qabla syarak, qabla al-hukum, qabla syarak. Jadi ada perkara-perkara yang dibuat, perkara-perkara yang maknanya sebelum datangnya hukum syarak, sebelum datangnya hukum syarak, ada perbuatan yang dibuat oleh sesuatu umat sebelum datangnya hukum syarak. Jadi asal sesuatu perkataan tadi terbahagi kepada dua. Ulama membahagikan kedua. Satu, ulama mengatakan semua benda haram, semua benda haram kecuali, ini pendapat Imam Abu Hanifah, semua benda haram kecuali ada hukum yang menghalalkannya. Semua benda, dia kira semua benda ni haram kecuali ada hukum yang mengharamkannya. Tapi bagi kita, usul kita lain. Usul dia begitu. Dalam mazhab Hanafi dan sebahagian daripada Maliki mengatakan semua benda, dan begitu juga sebahagian daripada Imam Ahmad mengatakan semua benda haram, semua benda haram kecuali ada hukum yang mengharuskannya, iaitu menghalalkannya. Itu usul yang mereka pakai. Kalau dalam Syafi'i pula, usul yang kita pakai dalam mazhab Syafi'i dan sebahagian daripada Maliki, ulama Maliki kan mengatakan begini, semua benda halal kecuali hukum yang mengharamkannya. Dua benda yang berbeza kan, dua status yang berbeza. Semua perkara haram kecuali ada hukum yang dijelaskan oleh syarak. Syarak tadi ada hukum yang dijelaskan oleh syarak haram, maka kalau halal, kalau ada hukum daripada syarak tadi halal, maka yang haram, hak asal haram tadi akan jadi halal. Tapi semua dia letak haram belakang. Semua binatang haram. Macam tu. Semua binatang haram kecuali yang dihalalkan. Okey. Yang dihalalkan macam mana? Itulah yang dijelaskan oleh syarak lah. Yang dijelaskan oleh syarak. Dan Nabi SAW, dia bagi kaedah saja pada kita. Bagi kita Imam Syafi'i pula, dalam mazhab Imam Syafi'i kan semua benda halal kecuali benda haram. So dia tengok dari sudut tu, benda haram kecuali dihalalkan. Dengan syarat tadi dia menghalalkan. Semua benda halal kecuali mengharamkan. Dia sudut macam tu. Jadi Nabi dia bagi satu kisah. Sebab tu hadis tu dia bahan mentah. Dia bahan mentah lah. Nak kata bahan mentah tu tak betul, salah. Di segi sebut bahan mentah tu pun tak boleh. Tapi tak apalah, kita nisbahkan macam tu supaya nak faham. Bukan kita merendahkannya, tapi kita bercakap macam tu supaya untuk memahamkannya. Jadi tadi ini misalnya, jadi semua benda haram, binatang semua haram kecuali yang halal. Jadi yang halal, yang mananya dia tengok di sini, yang halal tu yang tak bertaring. Binatang buas haram. Sebab apa? Dia kata dia makan daging dengan memakan mangsanya. Begitu. Jadi semua binatang haram kecuali dihalalkan. Semua binatang halal kecuali diharamkan. So di situ je dia bagi tahu yang okey, binatang halal, binatang buas haram makan dia. Dia telah mengharamkan binatang buas tadi. So binatang buas pun disebut sikit saja. Maka dia sebut sifat-sifat binatang buas tu pula. Sifat-sifat binatang buas ni macam mana? Makan mangsanya dengan menerkam. Kalau itu menerkam dengan kukunya. Begitu pula. Dia bahas di situ pula.
Kalau burung tu burung. Kenapa burung helang tu memakan mangsa dengan cengkaman kukunya. Begitu. So dia ada yang menghalalkan. Dari hukum yang mengharamkan. Itu basic lah yang kita tengok pada basic. Lepas tu dia menerangkan satu persatu lah. Jadi syarak tadi. Sebab tu kita kata atas dasar syarak. Dan syarak tadi, hukum syarak tadi, kita keluarkan daripada 4. Quran, hadis adalah pokoknya. Quran, hadis adalah pokoknya. Dan ijma' dan qiyas. Ijma' dan qiyas adalah ijma' dan qiyas tadi adalah furuknya yang keluar daripada Quran dan hadis tadi, ijma' dan qiyas. Ijma' dan qiyas. Jadi 4, nampak 2 tapi 4. Ijma' dan qiyas. Okey. Itu perbahasan pula ikan jerung tu macam mana. Ada yang memakan mangsa dengan gigi-giginya. So dia makan. Tu dia ada perbahasan lagi. Ikan yu, kenapa ikan yu boleh makan? So dia itu perbahasan je. Sebab benda tu diperhalusi. Sebab nak kata haram, nak kata halal tak. Sebab dia ada perbahasan dia. Sebab tu kita kena mendetili sesuatu benda tadi. Dia ada pengkhususan. Jadi nak bagi tahu kita di sini tak semua benda baru tu benda baru tu bidah lah. Gitu. Sebab dia tengok atas hukum tadi. Dia tengok atas dasar. Jadi dan kadang-kadang tengok asal dia Quran dan hadis. Quran dan hadis. Asal dia Quran dan hadis. Tuan-tuan tak boleh fikir dengan otak kepala tuan-tuan tak faham. Jadi tuan-tuan dengar dulu, saya nak bagi tahu mudah-mudah aja. Oh ni kena dia ada sharp lah, dia ada apa di sini. Itu lain. Nanti kita bahas mula. Itu panjang perbahasan dia. Tak pergilah kita pada tuan-tuan bahas bab ikan saja, ikan jerung saja. Tak pergi. Tak marilah kita untuk memahami makna Quran dan hadis di sini. Kita faham dulu sementara benda betul. Kita faham dulu konsep-konsep dia. Lepas tu bahas tu dipanggil bahsun masail, perbahasan masail. Itu bab lain pula. Perbahasan masail ni bab lain pula. Detail gini. Tuan-tuan nak bahas tu ke tuan-tuan nak bahas kitab ni? Okey, kita terus jalan. Apa tu? Tanyalah dok tu kenapa halal haram. Itu bukan masalah halal haram lagi. Sini kita nak faham ittiba' sunnah tu. Okey Nanti kita belajar dia. Okey. Dia kan kadang-kadang semua nak tahu, serentak nak tahu. Sabar, ngaji 10 tahun baru boleh tahu. Bukan dengan satu hari tahu. Kita ngaji lama baru boleh tahu. Ngaji dalam puluh-puluh tak belah-belah tahun. Lepas tu mengajar dah puluh-puluh tahun. Itu pun tak tahu lagi. Okey. Tengok Jadi basic dia Quran dan sunnah. Kita nak faham Quran dan sunnah. Berpegang teguh pada Al-Quran dan sunnah. Jadi sebab itu nak faham Quran. Jadi daripada Quran sunnah tu kita keluarnya ijma'. Kita keluarnya hukum ijma' dan hukum qiyas. Kadang-kadang hukum ijma' ni dia lebih sarah lagi, lebih jelas lagi daripada Quran dan hadis. Ijma' tu lebih jelas lagi. Lebih kuat lagi hukum dia daripada Quran dan hadis. Sebenarnya ijma' tu ambil daripada Quran dan hadis. Tapi ijma' tu kuat lagi. Ijma' tu adalah kuat lagi. Begitu. Tengok contoh dia kan. Di dalam ayat Quran. Waghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsa'u bi ru'usikum wa arjulakum wa arjulikum. Ambil wuduk ni kan. Ambil wuduk tengok. Waghsilu wujuhakum. Benda wajib kan satu dalam Quran kata waghsilu wujuhakum. Kita basuh muka. Waghsilu wujuhakum. Basuhlah muka kamu. Wa aydiyakum. Dan basuhlah tangan kamu. Ilal marafiq. Beserta dengan siku. Wamsa'u. Kepala tak basuh. Sapulah kepala dengan tangan basah. Masah tu dengan tangan basah. Sapu. Wa arjulakum. Dalam kiraat ada dua. Wa arjulakum. Wa arjulikum. Wa arjulakum. Wa arjulikum.
Kenapa? Juli, jula. Wa arjulakum, wa arjulikum. Dan dua-dua kiraat tu betul. Tak salah. Dua-dua kiraat tu tak salah. Tak salah pula. Tapi jadi kenapa wa arjulikum? Wa arjulikum ni dia atas pada wamsa'u. Maksudnya kaki kena sapu, tak payah basuh. Kalau arjulakum, kaki kena basuh. Tapi kita pakai hukum kaki basuh ke kaki kena sapu? Macam kepala. Kaki kena sapu ke kaki kena basuh? Hukum ijmuknya kaki kena basuh. Ijmuk dah kaki kena basuh. Tapi Quran kata kaki kena sapu boleh, kaki kena basuh boleh. Dua-dua kiraat tu diterima. Dua-dua dalam kiraat tu. Quran lah kiraat tu. Arjulakum pun sah, arjulikum pun sah. Tapi kalau arjulakum, kita ataf dia kepada waghsilu, basuh. Maksudnya kaki kena basuh. Bukan kalau arjulikum, dia ataf kepada wamsa'u. Kena ratakan. Wamsa'u tu bukan ratakan. Wamsa'u tu sapu. Ratakan air basuh tu. Basuh. Waghsilu tu basuh. Wamsa'u tu sapu dengan tangan basah. Masah tu sapu dengan tangan basah. Adakah kaki ni hukum dia sapu dengan tangan basah? Tangan basah? Tak. Dia kena basuh. Jadi dua-dua kiraat tu kata basuh dan sapu. Tapi ijma' mengatakan sepakat 4 mazhab, kaki bukan sapu, kaki kena basuh. Kaki basuh atau basuh. Basuh kaki. Basah kaki. Basahkan kaki. Tak, dia kena, dia dua-dua. Kalau wamsi ru'us wa arjulikum, sapu kaki. Maksudnya sapu tu dengan tangan basah lah. Sapu, gosok, tak kisahlah. Maksudnya macam mana kita sapu kepala dengan tangan basah. Kita tak ambil, bukan basuh itu. Ambil sapu kepala je dengan tangan basah. Masah dia panggil. Jadi kaki ni masah ke sapu? Kaki kita sapu. Jadi ijma' kata pak ijma'. Walaupun ayat ada 2. Tapi ijma', ni ijma' ulama ni. Sebab ayat tu umum, 2 keadaan. Ijma' ulama bagi. Ijma' kata tak. Semua mazhab kata, pak mazhab kata kaki kena basuh. Tak boleh sapu. Kecuali Syiah saja. Syiah tu kita tak kira dah. Syiah kata kaki tak payah basuh, sapu. Kaki tak payah basuh, kita sapu. Okey, boleh faham Tuan-tuan kena faham. Tuan-tuan jangan pergi ke mana ke sini, tawajuh lah saya nak bagi tahu. Sapu ke gosok, kita tengok kepala saya botak tu, dia kata polish lah pula. Tak apa tuan-tuan. Tuan-tuan kena faham apa yang serius. Tempat di sini kita kena serius. Okey. Tempat serius. Tempat gelap, okey kita gelap. Okey, boleh faham. Jadi ijma' kata basuh. Sedangkan ayat kata basuh pun boleh, sapu pun boleh. Tapi hukum ijma'. Hukum ijma' iaitu basuh. Lepas tu sapu tu bila mana? Sapu tu bila kaki kita mukhaffaf. Arjulikum tu dia ada takwil pula. Dia ada tafsir di situ. Arjulikum tu kaki yang mukhaffaf, kaki yang disaluti, kaki yang dipakai kan dengan khuf, iaitu stokin kulit. Khuf pula dibanding pula. Kalau dalam itu kita akan belajar bab khuf. Khuf pula berbagai-bagai jenis khuf. Khuf kulit saja, khuf separuh kulit ke, lepas tu khuf kain saja ke, stoking kain, stoking kulit, stoking separuh kulit, separuh kain, boleh ke tak? Mujalladain, mukhaffafan, munaklanan. Tu dia jenis stoking pula. So dia detail lah. Sebab tu dia penghubungan. Jadi sebab itu kita berhajat kepada ulama dalam memahaminya, dan kita tak boleh faham sendiri dalam penerangan tadi. Okey. Cuma kita nak jelaskan. Penerangan. Okey, kita pergi pada penerangan. Haza digunakan untuk perkara yang boleh dirasai. Haza ni dia ganti nama. Dia panggil haza ni ismi isyarat. Ha tu hatambih. Za tu ismi isyaratnya. Tapi dia dah jadi satu perkataan. Ha tu hatambih. Ha tu untuk memberi tambih, memberi satu
satu attention. Haza. Ha tu dipanggil hatambi. Bahasa Arab ni dia tak ada, dia bahasa Arab ni dia semua bermakna. Dia tak ada satu perkataan yang tak ada makna. Bukit, bukau. Kita ada bukau tu. Tapi bukau tu tak ada makna tanpa bukit. Bukau. Bukau tak boleh kira. Dia tanpa makna, tanpa bukit. Tapi perkataan bahasa Arab ni semua ada makna. Dia panggil mahmul, bukan muhmal. Makna, bermakna. Ada sentence yang bermakna. Ada semua. Fa, ha, semua dia ada makna. Ada makna dalam bahasa Arab tadi. Jadi haza, za tu sebenarnya ismi isyarah, menunjukkan satu benda yang jelas. Haza ni dah jadi satu perkataan. Sebenarnya ha tu ha tambah za tu ismi isyarah, tapi haza telah digabungkan kedua menjadi satu perkataan. Jadi apa dia? Nak bagi tahu haza satu benda jelas, benda yang real, benda yang mahsus, benda jelas. Kita panggil dia haza tu ismi isyarah. Apa yang nak diisyaratkan kepada apa? Yang nak diisyaratkan tu kita panggil dia musyarun ilaih. Musyarun ilaih. Jadi apa haza tu? Musyarun ilaih apa? Nak isyarat pada apa? Iaitu agama. Haza ni agama. Man haza Islam, agama atau Islam lah, agama Islam. Kau Islam tu agama, tarikah lah. Kerana Islam dan agama ialah suatu perkara yang jelas dan tidak terselindung. Agama ni dah jelas dah. Islam ni dah jelas dah. Jadi haza ni nak tunjuk kepada haza masjid. Haza masjid. Ini masjid. Haza masjid. Masjid tu dah jelas. Semua orang nampak dah masjid. Haza masjid. Jadi bila perkataan haza digunakan, iaitu ismi isyarah dia, apa yang nak diisyarahkan di sini ialah perkara yang jelas, perkara yang jelas. Jadi agama tu dah jelas. Haza masjid. Yang tidak terselindung. Huwa, fa huwa. Fa. Untuk ada fa lagi. Huwa raddun lagi. Fatu fa natijaiyah atau fa tafri'iyah. Dia main macam-macam. Kita tahu sebutir-sebutir tu benda-benda tu. Man tu apa dia, ahdasa tu apa dia, fi tu apa, amri tu apa, na tu apa, haza tu apa, ma tu apa, laisa tu apa, min tu apa, hu tu apa, fa tu apa, huwa tu apa, raddun tu apa. Kita bahas sebutir dalam nahu tu. Lepas tu kita boleh terjemah. Tuan-tuan pakai orang ambil terjemah, pakai terima ya. So kita terjemah, kita bahas satu-satu untuk faham benda tu dan untuk terjemahkannya. Itu kita belajar dalam nahwu dan saraf lah. Begitu. Jadi fahuwa. Jadi huwa tadi ialah huwa tadi ialah marja' dia. Huwa tadi satu ganti nama. Haza ismi isyarah. Haza tu ismi isyarah nak tunjukkan pada apa? Huwa tu dia ganti nama ketiga. Kalau bahasa Melayu dipanggil ganti nama ketiga, iaitu huwa. Huwa tu marja' dia kepada ihdas, iaitu perkara baru. Ihdas tu akan diambil daripada masdar ahdasa. Ahdasa tu fi'il madhi, tapi masdar dia ialah ihdas. Iaitu man ahdasa. Ahdasa yuhdisu ihdasan. Dia bak if'al tu. Dia bak pula. Bak pun ada 43 bak tau. Darabaya nasara yang suruh, darabaya deribu, sami ayas ma'u, fataha yaftahu, hasiba yasibu, karuma yakrumu, quttat takadu, bak ifti'al, bak if'iwal, bak if'ilal, bak if'an lala. So bak saja ada 43 bak. Mulhaq berma'i, mulmarak berbahabai, berihran jama'. Ngaji di bak 43 bak. Begitu. Jadi hadza itu semua kita kena belajar, kita kena belajar belaka sebab kita kena faham Quran dan hadis ni. Kita orang nak terangkan pada tuan-tuan. Jadi kita kena faham. Kita bukan mengaji ambil berkat saja. Okey ambil ngaji nak periksa saja. Ngaji nak periksa ramah kalau otak-otak cerdik tu dia ngapa dia boleh jawab belajar. Ahdasa yuhdisu. Dia tak jadi ahdasa yahdasu. Ahdasa yuhdisu. Kenapa yuhdisu? Dia ada kaedah-kaedah dia semua tadi.
Okey. Jadi huwa tadi, ihdas. Huwa tadi yang nak ditunjukkan kepada benda. Huwa, maka natijahnya. Kalau kita terjemah seperti itu. Maka natijahnya ihdas itu, benda yang baru tadi, raddun, ditolak. Okey. Perkara yang baru. Oleh itu kedua-duanya tidak termasuk dalam agama. Di dalam agama. Dua-dua tidak termasuk dalam agama. Jadi maksudnya benda yang baru tadi ditolak. Jadi benda yang ditolak tadi benda yang dibuat dalam agama. Di sini perfahaman dia lain kan? Faham dulu. Jadi ada ustaz tu mengatakan semua benda dunia tak dikira bid'ah. Benda yang dikira bid'ah, benda yang dikira bid'ah ialah apa dia? Benda yang dikira bid'ah adalah benda agama saja. Benda yang dikira bid'ah itu benda agama. Benda baru hak dalam dunia ni dia tak kira bid'ah. Komputer tak bid'ah dia kata. Sebab dia benda dunia. Kita kata tak. Sebab tu kita kena ada sandaran syariat. Kita kata benda baru tu tak bid'ah. Benda dunia ni tak bid'ah. Buatlah apa tak bid'ah. Buatlah apa tak bid'ah. Benda agama saja bid'ah. Pembaharuan dalam agama saja bid'ah. Pembaharuan dalam dunia tak bid'ah. Tapi kita kata ada syariat. Syariat yang menentukan. Jadi sebab itu kita terjemah muhdas tadi, benda baru tadi, perkara yang bersalahan dengan syariat. Betul, komputer tak bid'ah. Orang tu kata kamu pun benda bid'ah, benda baru tu naik kapal terbang, dia kata kapal terbang mana bid'ahnya? Betul lah kita kata kapal terbang tak bid'ah tu, tapi ada syariat, ada garis syariat. Komputer tak bid'ah, tapi dia ada garis syariat. Handphone tak bid'ah, tapi dia ada garis syariat. Kalau kita guna handphone, okeylah, handphone ni tak bid'ah. Okey, handphone tak bid'ah. Tapi orang duk tengok video yang tak baik tu. Tak apa, tak bid'ah, tak berdosa. Jadi dia ada batasan syariat. Kalau kita guna handphone untuk tengok benda-benda yang tak baik, berdosa ke tak? Berdosa ke tak? Kita tengok benda yang tak baik tu berdosa ke tak? Tak bid'ah. Jadi dia pun tak boleh kata berdosa ustaz. Jadi kamu kata tak bid'ah. Tak apa. So dia perbahasan sekarang bid'ah tak bid'ah tu. Jadi bid'ah ni pada benda baru. Benda baru, benda dalam agama. Tuan-tuan fahamkan saya dulu ya. Jangan tanya semua lagi. Jangan tanya benda-benda lain tu. Tuan-tuan berhenti dulu komen. Tuan-tuan kena faham saya dulu. Bab benda yang komen, jangan. Tuan-tuan tengok situasi dia. Amrul hal sekarang. Tuan tak payah komen lagi. Ada tempat yang tuan-tuan kena faham lah. Apa yang saya nak bahas sekarang. Tuan-tuan kena dengar. Minta maaf. Okey. Saya ni kadang-kadang secara sarahat dan secara terang-terang marah tuan-tuan pula. Jangan komen. Sekarang tuan-tuan kan dah mengaji dengan saya 100 jam dah kan. Takkan tak faham lagi. Tempat serius, kita serius. Tempat gelak, saya gelak. Tempat ketawa, saya ketawa. Tempat nangis, saya menangis. So, tuan-tuan bagi tawajuh dulu. Tuan-tuan jangan lagi komen. Bila saya kata komen tadi. Tuan-tuan sendiri kena faham lah apa yang saya nak jelaskan di sini. Okey, boleh faham insyaAllah. Tawajuh. Jaga adab dia. Jadi begitu. Saya pun duk tengok tuan-tuan komen. Saya pun duk tengok. Saya sebenarnya malah duk tengok komen-komen tu. Bagi saya, minta maaf, saya tak nak tengok dah komen. Saya akan terangkan sebab benda yang tawajuh ni, saya kena fahamkan tuan-tuan. Okey, tengok. Jadi dia kata perbahasannya. Jadi ada golongan yang mengatakan bid'ah ni pada benda dunia tak ada bid'ah. Benda dunia tak ada bid'ah. Komputer tak ada bid'ah apa semua. Jadi dia kata tak boleh kamu mengatakan benda-benda dunia ni bid'ah. Tak ada bid'ah. Sebab benda-benda amrina tu agama. Agama tu dalam urusan agama. Tak bid'ah. Dunia bid'ah tak bid'ah. Urusan agama tak bid'ah. Kita kata ada sandaran syariat. Sebab tu kita kata benda baru tu yang tak ada dalam syariat. Benda baru yang tak ada dalam syariat. Benda baru yang tak ada dalam syariat. Faham? Benda yang tak ada dalam syariat. Jadi tengok. Okey, kita kata. Okey, dia kata handphone.
Handphone. Mana bida'ah Ustaz? Benda dunia. Tak ada bida'ah. Apa kita boleh buat? Tapi beza tak satu orang guna handphone dia tengok benda tak baik, dan satu orang guna handphone dia dengar ceramah benda yang baik? Beza kan? Beza. Sebab dia ada batasan syariat. Kalau syariat tak membenarkan kita, walaupun handphone ni dia tak bida'ah, tapi kalau kita lihat perkara yang mana bersalahan dengan syariat, maka dia dikira dosa. Dia dikira dosa. Dia dikira dosa. Tapi kalau dia tak bersalahan dengan syariat, maka dia dikira harus dan boleh digunakan. Dan dapat pahala pula. Dapat pahala tu Allah yang bagi, tapi dapat pahala pula. Tuan-tuan tengok saya mengajar, walaupun tak sunnah mengaji dengan bercara berdepan, itu sunnah yang terbaik. Tapi tuan-tuan bersama saya di alam maya, gunalah kebaikan itu yang belok, gunalah perkara itu. Jadi belajar walaupun di alam maya, tapi insyaAllah kita akan berjumpa satu hari nanti. Jumpa hari penerimaan sanak pun tak tahu juga, tapi akan jumpa insyaAllah satu hari. Jadi maknanya dia benda dunia pun dia ada batasan syariat. So syariat yang menentukan benda tadi haram ke, benda tak bida'ah ke, tak bida'ah ke, sebab dia ada batasan syariat. Okey, boleh faham Okey, kita pergi di sini. Jadi tengok, dalam hajat keduniaan, benda-benda baru dicipta, dia terkeluar daripada perbahasan bid'ah. Maknanya dia terkeluar daripada perbahasan bid'ah, tapi dia tak keluar lagi dari segi sudut syariat. Okey, dia misalnya contohnya komputer, bukan bid'ah. Komputer mana bid'ah? Tak ada benda pun baru. Baju ikut dia nak pakai apa? Baju mana bid'ah? Kerana ia bukan daripada urusan agama, maka ia terkeluar daripada perbahasan bid'ah. Keluar daripada perbahasan bid'ah, tetapi masih berada dalam perbahasan syarak tadi. Masih berada di dalam segi syarak, halal atau haram, tidak atau boleh. Walaupun dia benda-benda baru ni keluar daripada perbahasan bid'ah, dia tak termasuk dalam bid'ah dan dia tak kira bid'ah, tapi dia masih ada garisan syariat. Tapi masih ada dalam garisan syariat. Suatu urusan agama yang terkeluar daripada 4 sumber. Saya kata dia masih ada dalam. Jadi dia terkeluar daripada perbahasan bid'ah, sesuatu urusan agama yang terkeluar daripada 4 sumber, Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas, maka ia tidak boleh diterima. Jadi perbahasan tadi, jadi dia terkeluar dari, sebab saya tak detailkan di situ, sebab tu nampak kekeliruan sedikit berlaku. Jadi walaupun benda-benda dunia ni, benda-benda yang untuk keperluan harian kita ni, dia tak dikira bid'ah, tapi secara syariat dia boleh ke tak? Sebab syariat yang menentukan kegunaan tu boleh ke tak. Kalau salah kegunaan, maka berdosa. Kalau guna yang betul, tak berdosa, sebab dia ada batasan syariat. Okey, boleh faham? Oleh kerana keperluan zaman, maka dalam agama fiddin, dalam agama contohnya sahabat, jadi keperluan zaman. Sebab tu ulama mengatakan dia telah ta'rif di sini. Sebenarnya saya sepatutnya tulis di situ bid'ah dari segi bahasa. Ini kita nak jelaskan. Tuan-tuan bracketlah sedikit. Maka selepas hadis tu, tuan-tuan bracket situ, iaitu bid'ah dari sudut bahasa, bid'ah dari sudut lughawiyah. Sebab tu kita tengok bid'ah tadi dari sudut istilahiyah dan bid'ah dari sudut lughawiyah, dari sudut bahasa. Dari sudut bahasa kita akan bahagi bid'ah tadi kepada 5 bahagian. Wajib, bid'ah wajib, bid'ah sunat, bid'ah harus, bid'ah makruh, bid'ah haram. Nanti saya tulis bid'ah harus, bid'ah wajib. Sebab tu kalau wahabi kata azwaja, bid'ah pun wajib. Kita kan bahagi bid'ah, pembahagian bid'ah tu dalam bentuk yang berbeza. Kita kata wajib tu dari segi bahasa, bid'ah dari sudut bahasa. Kita ada 5 komponen, iaitu bid'ah wajib, bid'ah sunat, bid'ah harus, bid'ah
makruh, bid'ah haram. Bid'ah wajib dari segi bahasa dia. Jadi pembaharuan dari sudut bahasa. Di situlah maka benda-benda perantaraan tadi yang kita anggap baru sebab dari sudut bahasa. Dari sudut bahasa, tapi kita memerlukannya sebagai perantaraannya. Maka kalau tanpanya kita tak faham. Bila kita tak faham, mana malih kita, kalau kita tanpa dia kita tak faham Quran dan hadis. Maka nak faham Quran dia macam mana? Dah tak faham? Kena ada dia, wajiblah kena guna dia untuk faham Quran hadis tadi. Begitu. Itu sebab tu ulama membahagikan bid'ah dari sudut bahasa, bid'ah dari sudut istilahnya, bid'ah dari sudut istilah syaraknya apa, bid'ah dari sudut amaliyahnya apa, bid'ah dari sudut praktikaliahnya apa. Tapi dia mesti ada syariat lah, dia mesti digabungkan dengan syariat lah. Yang empat tadi. Begitu. Okey. Untuk memahami Al-Quran dan hadis. Quran hadis ni bahasa apa? Bahasa Arab kan? Kita orang apa? Kita orang ajam. Ajam maksud dia ujmuh. Ujmuh maksud dia peka dan tuli. Orang Arab ni dia nakal. Kenapa dia nakal? Dia kata orang ajam, sabarlah dulu, janganlah contohnya saya nak, kita kan baru ngaji macam ni, dengar dulu. Bila makruh tu apa, dengar dulu, kita baru ngaji, sabar dulu pertanyaan tu. Bila saya kata okey tanya, baru tuan-tuan tanya lah. Okey. Tanya dah bila makruh tu apa, sabarlah, tak sampai masa lagi. Saya akan bahagikan satu-satu lah ni. Mari ni belakang ni nak bagi satu-satu lah ni. Muka surat 404 ada pembahagian dia, 405 ada pembahagian dia. Panjang tu kan. Hadis nombor 1 tu pendek 2 baris tu. Penerangan dia 3 muka surat tu. 3 muka surat tu. Tak apa tuan-tuan. Tuan-tuan ni saya kira anak murid saya lah. Saya marah sikit-sikit pun tak apa. Okey. Seronok juga kena marah ni. Seronok kan. Kena marah ni seronok. Kena marah ni seronok. Okey. Kita orang kena seronok. Pernah marah dah kau Ustaz Usno. Sebab tu pelajar-pelajar dia kenal saya, dia kena marah dah. Okey. Jangan tanya lagi. Okey. Jadi Al-Quran dan hadis. Jadi bahasa Arab ni, bahasa Arab dia panggil bahasa Arab. Selain daripada Arab dia panggil ajam. Ajam ni perkataan daripada ujmuh. Ujmuh ni maksud dia ialah apa dia? Peka dan tuli. Orang Arab dia kata orang selain dari Arab ni orang peka dan tuli, orang tak faham bahasa. Orang Arab nakal, dia kata orang ajam kita, ana ajamun. Kita ajam masyhur. Arab kata orang pandai lah peka dan tuli kau tu. Orang Arab dia nakal. Kita je tak faham kenakalan dia sebab kita pun tak tahu. Okey. Pada zaman Nabi SAW, jadi maka ilmu dicipta ni maksudnya disusun lah. Maka sebabkan bahasa Arab tu bahasa dia lah. So dia ada grammar dia ada nahu dia ada macam-macam dah benda kan. Dia macam nahu kita kan, perbendaharaan perkataan, grammar. Dia ada grammar. So dia ada mufradat dia ada perkataan-perkataan mufradat, benda-benda baru, perkataan-perkataan yang berasingan. Jadi dia ada masing-masing dah benda tu. Jadi diciptanya ilmu. Saya kata dicipta maknanya disusunnya ilmu nahu. Zaman Rasulullah dah ada nahu, cuma dia tak payah belajar nahu sebab itu bahasa dia. Orang-orang Quraisy tu bahasa dia. Sebab tu bila nak susun Quran, Sayyidina Osman kata, ni 3 profesor Quraisy ni kena ada dengan orang Ansar. Zaid bin Sabit dia Ansar. So dia tak faham, dia tak tahu bahasa Quran tadi, dia tahu bahasa Arab. Bahasa Quran ialah Quraisy. So untuk betulkan Quran tadi kena ambil 3 profesor bahasa Quraisy tu. Sebab Arab Quran dalam lughah Quraisy. Quran tadi dalam lughah Quraisy. Begitu.
Jadi oleh itu, maka dari segi bid'ah, maka ia juga dikira dari sudut bid'ah lughawi, bid'ah secara bahasa. Maksudnya bid'ah ni benda baru, benda baru dari sudut bahasanya. Tapi benda tu nahwu syarah tu dah ada dah. Zaman Saidina Ali lah permulanya ilmu nahwu dalam bahasa Arab. Tadi disusun oleh ulama-ulama nahwu Sibawayh dan sebagainya tu. Itu imam-imam nahwu dah hebat, spesialis dari mereka. Tapi dah adanya dia disusun balik. Maka syarah, jadi diciptanya ilmu syarah, ilmu nahwu, nak tahu marfu' tu nak bahas satu perkataan tadi. Syarah pula daraba yadribu darban fa daribu duriba yadribu darban fa madrubu ma daraba ma duriba lam yadrib lam yudrab la yadribu la yudrabu la yadribanna la yadriban izrib la tuzrab la yadrib izrab idrabanna la tuzrabanna la yadribanna la tazrib la tuzrab la yadrib la yadrib la tuzrabanna la tuzribanna la tazrabanna la yadribanna la habis. Itu ilmu syarah, dia nak dia tahu satu-satu hukum. Begitu. Jadi contohnya syarah, maka ia dikira sebagai bid'ah dari sudut bahasa. Bid'ah benda baru. Bid'ah ni kita kata benda baru dari sudut bahasa menjadi wajib. Bid'ah tu bid'ah wajib dengan tujuan untuk memahami Quran hadis. Sebab kita tak faham Quran hadis, maka kita kena belajar. Tak apa, kena pergi kerja, kita tengok video kembali. Jadi kita faham, nak faham Quran hadis lah. Sebab tu kita belajar nahwu. Sebab saya bawa di situ contoh dia. Sebab apa kita wajib belajar nahwu? Tengok salasata quru. Dalam bab talak, hendaklah kamu, dalam Quran kata, hendaklah kamu beredah bila suami mentalakkan isterinya, maka beredahlah isterinya tadi tiga kurung. Beredahlah isteri tadi 3 kurung. Umum Quran kata 3 kurung. Okey, salasun juga dalam bahasa Arab 3. Salasatun 3, salasun pun 3, wahid isna salasa, wahid isna salasa, wahid isnatani, wahidun isnatani, salasatun, wahidun isnani, salasun arba'un, wahidatun salasatani, salasatun arba'atun. Semua dia ada muzakkar dan dia ada muannas. Ayat jantan, ayat betina. Ayat laki, ayat perempuan. Ayat laki, ayat perempuan. Okey, jadi salah satu ni perkataan muannas kita panggil dia. Sebab dia ada alamat muannas, iaitu ta. Ta tu alamat muannas, tanda ayat tu, perkataan tu muannas. Muannas ni jantina dia, muannas ni betina. Ayat perempuan, ayat muannas, ayat perkataan muannas, betina, ayat apa ni, muannas lah, perempuan ke betina ke tak tahulah, ikutlah begitu. Sebab nak kata ayat tu, tapi Arab senang muzakkar, kita nak kata perempuan ke betina ke, atau betina ni binatang ustaz, perempuan ni orang. Ada ni nak kata macam mana, tak apalah, kita kata ada muzakkar, ada muannas. Jadi muannas, jadi salasun muzakkar, perkataan 3 dalam bentuk muzakkar, ayat lelaki. Salah satu perkataan 3 pada salah satu, iaitu perkataan perempuan dalam bahasa Arab 3. Maka setiap bilangan dia ada penjodoh bilangan. Quran kata 3 kali kurung. Quran kata female, male. Okey, masalah senang. Female dan male. Okey, perkataan female dan perkataan male. Okey, senang. Bahasa dia gitu. Jadi, tengok Quran kata 3 kali kurung. Kurung 3 kali feminin, female dan feminin. Tak kisahlah kerana female pun. Maknanya muzakkar muannas lah, saya guna muzakkar muannas. Tuan-tuan katalah nak kata guna female, feminin ke, muzakkar muannas. Saya guna perkataan Arab muzakkar. Salah satu ni muannas. Jadi setiap kita kan ada penjodoh bilangan. Kita ada penjodoh bilangan.
sepayung kaki. Payung kita panggil apa dia? Sepayung, sebiji payung. Payung kita panggil dia sekaki payung. So dia ada penjodoh bilangan. Setiap bilangan ada penjodoh bilangan. Sebuah buku, bukan sebiji buku. Sebiji durian. Biji durian. Buku dia panggil buah. Payung dia tak panggil sebiji atau sebuah payung, tapi dia panggil sekaki payung. So dia ada penjodoh bilangannya. Begitu dalam bahasa Arab, dia ada penjodoh bilangan. Dia ada penjodoh bilangan. Jadi, inilah pemahaman ulama kepada Quran dan hadis. Dari sudut yang berbeza. Tengok. Salah satu perkataan muannas. Maka, kalau dari segi bahasa Arab, penjodoh bilangannya mesti muzakkar. Sebab apa? Muannas ni dia kena jodoh dengan muzakkar lah, laki dengan perempuan lah. Maka ayatnya lelaki dan perempuan. Kalau bilangan pula 1, 2, 3 hingga 9. Plural dia 3 hingga 9 dan 3 hingga 10 dan lebih daripada 10. So bahasa Arab dia beza. Jadi perkataan 3 ni kita panggil dia muannas. Maka quru' ni kalau bilangan 3, maka penjodoh bilangan dia mesti bawa perkataan jamak, bukan mufrad. Dia kena bawa jamak dan dia kena bawa dia dalam bentuk jamak dan muzakkar. Jadi perkataan quru' ni mesti maksud dia muzakkar. Sebab salah satu tadi muannas. Jadi Imam Syafi'i dia lihat dari sudut bahasa. Sebab tu kita kata kaedah lughati Arabiyah sahihah. Kaedah lughawiyah Arabiyah sahihah. Tuan-tuan faham dulu. Saya tak pergi lagi pada muka surat 404. Saya duduk di masuk muka surat 403 lagi di perenggan terakhir. Okey. Jadi salah sata lah, sebab dia tak jadi salah satu. Mak pun dia jadi salah satu sebab i'rab depan dia tadi. Tak kira lah dia boleh jadi salah satu pun boleh, dia jadi salah satan pun boleh, dia boleh jadi salah satin pun boleh, dia jadi salah sata pun boleh, dia boleh jadi salah satu pun boleh, dia boleh jadi salah sati pun boleh, tanwin pun boleh, tanpa tanwin pun boleh, sebab dia bergantung kepada i'rab di depan. Ayat-ayat yang bergantung kepada depan tu dia sebagai apa. Okey. Jadi di sini salah sata lah, dia tak jadi salah satu lah, dia jadi salah sata. Jadi dia ada ta tu, tapi dia ada ta dalam maktubah tu, dia ada ta, perkataan ta. Jadi itu adalah perkataan muannas. Maka penjodoh bilangan dia quru' tadi mesti dalam bentuk plural. Qur'un tu mufrad wahid, qura' tu ialah jamak dan mesti dalam bentuk majrur. Jamak yang dalam bentuk majrur. Salah satu quru'in. Tapi quru' tu maksud dia ayat plural yang muzakkar. Jadi 3 kali muzakkar. Maksud dia orang lelaki ni ada haid, orang perempuan ni ada haid. Orang lelaki ada haid tak? Tak ada. Siapa ada haid? Wanita. Maka 3 kali. Quru' tu lelaki. Lelaki ni dia ada haid tak? Dia tak ada. Lelaki ni dia suci sepanjang zaman kecuali dia mengotori dia sebab dia tak. Kenapa tak semayang? Lelaki pun ada haid. Tak ada. Lelaki ni dia suci sepanjang zaman. Jadi maksud quru' ni suci. Sebab dia muzakkar. Muzakkar ni dia orang suci sepanjang zaman. Maka 3 kali suci. Quru' ni Imam Syafi'i kata quru' ni makna dia mushtarak. Makna dia perkataan mushtarak. Mushtarak ni maksud dia banyak makna. Jadi makna itu akan dikhususkan dengan sebab sentence sebelumnya tadi. Jadi perkataan salah satu muannas, maka quru' tadi muzakkar. Muzakkar ni dia maksudnya dia tak ada haid, dia suci.
maksud perkataan suci di sini muzakkar, di sini maksudnya 3 kali suci. Maka habislah iddahnya bagi wanita tadi. Maknanya bila dia ditalak, seorang wanita ditalak oleh isterinya, dia talak hidup, bukan talak mati. Talak mati 4 bulan 10 hari. Ini talak hidup ni. Maka dia kena bereddah selama 3 kali suci. Ajib. Imam Abu Hanifah mengatakan tidak. Imam Abu Hanifah mengatakan 3 kali. Kuruk tu dia kata haid. Dia tak kata suci. So dia tengok sudut mana? Halus. Mereka ni orang halus. Dia tengok sudut mana? Dia kata perkataan 3 mesti komplit. Sebulan, 3 bulan genap. 3 bulan genap. Tak say 3 bulan 10 hari. 3 bulan genap. 3 bulan genap. 3 bulan. 3 tu mana genap? Mana bilangan bulan tu, 1 bulan tu mesti genap. 1 hingga 30. Genap. Dia nak genap. Mesti genap. Ajib. Jadi 3 kali tu mesti genap. Tak boleh 2.9 tak nak. Dia nak 3.0. Dia nak 3.0. Dia tak nak 2.9. Dia tak nak 3.1. Dia nak 3.0. Dia kata macam mana nak dapat 3.0? Dia tengok sudut lain. Dia kata sunnah dalam talak. Hanafi kata dalam talak sebenarnya kalau belajar kat luar, saya tunjuk graf tu, saya tunjuk dalam bentuk jadual. Nanti saya guna satu benda tu. Anak saya dah beli dah. Di mana saya tulis ini, tuan-tuan akan nampak pada tulisan saya tu. Saya tulis di sini, tuan-tuan akan nampak tu. Anak saya dah beli, dia saya tak pandai nak guna. Saya pun tak gunakan lagi. Betul, nanti insyaAllah penerangan yang sepatutnya saya tulis, tuan-tuan boleh nampak di skrin nanti. Okey, dah beli dah, baru sampai barang tu. Okey, jadi dia kata 3 kali. Jadi talak ni ada 2. Talak sunni, talak bid'ah. Talak sunnah, talak bid'ah. Dia bahagi pula talak ni, talak sunnah, talak bid'ah. Talak sunnah iaitu seorang suami mencerai isterinya sewaktu di dalam suci. Dan talak bid'ah, talak dengan secara bid'ah, iaitu suami mencerai isterinya semasa haid. Dua-dua tu jatuh talak. Dua-dua tu jatuh talak. Dua-dua jatuh talak. Talak bid'ah, dia talak masa suci kau, dia talak masa bid'ah, masa haid kau, dua-dua tu jatuh. Kat mulut ni dia jahat, masa tu lah dia jatuh talak. Suci kau tak suci. Tapi dia ada 2. Sebab tu untuk bercerai tu berpisah, dia kena pergi pada qadi. Dia tak boleh ikut hati. Okey, qadi pun bincang. Qadi kata okey, tak ada, maksudnya kami ni tak boleh dah, tak ada persefahamannya. Maka dia kena berpisah lah. Dia pun kena berpisah lah. Bila berpisah, so maka suami qadi kata okey, sekarang tuan boleh jatuhkan talak pada isteri tuan. Okey, dia kata saya talak kamu dengan talak 1. Tak, jangan talak 3 lagi, talak 1. Talak tu depan qadi. Sebab tu kita kena talak depan qadi. Kalau siapa talak belakang qadi, bawa mahkamah, kena denda 1,000. Okey, betul lah talak tu milik kita, tapi kau talak tempat tak betul. Kena talak depan qadi, kena cerai depan qadi. Sebab tu qadi panggil cerai depan dia. Kalau siapa cerai belakang, sabit kesalahan tu, kena denda 1,000. Marah ke tak marah ke, semua jatuh talak ni. Talak ni bukan main-main. Marah ke tak marah ke, jatuh. Sengaja ke tak sengaja ke, jatuh. Bergurau ke tak bergurau ke, jatuh. Tapi dia nak bagi tahu talak sunnah ni masa dalam suci. Dia bagi tahu kan benda yang betul, cara betul. Orang buat cara tak betul, sah juga. Benda tu berjalan juga, tapi kena cara betul. Jadi talak tu masa talak suci. Talak ni talak suci. Talak dia dalam talak suci. Jadi bila saya nak sudahkan ni, saya nak berhenti dah ni. Sebab tuan-tuan pun nak pergi kerja, saya pun ada urusan lain nak mesyuarat lagi ni.
Okey, 8.30 saya mesyuarat. Jadi jadi talak tu dalam masa suci. Jadi suci. Jadi suci ni bagi wanita dia dipanggil iddah suci, iddah haid. Misalnya salam sebulan. Okey, kita ambil 1 hingga 20 dia suci. 21 hingga 30 dia 10 hari dia haid lah. 21 hingga 30 dia haid. Ini bulan pertama. 1 hingga 20, ada orang 5 hingga 12, tak kisahlah. Tapi kita nak mudahkan pengiraan. 1 bulan pertama Januari 1 hingga 20 dia suci. Sebab dia muqtaddah. Dia wanita yang ada period, kitaran period dia secara baik. Dia bukan muqtaddah, dia bukan mumaghayyirah, dia bukan mubtadi'ah. Orang tu mungkin kita ngaji bab haid pula lain pula. Nak mengaji dengan Ustaz Mansur tu dia buat kita haid terbatu. Okey, terbatu 3 kilo kita haid dia. Oh, tu kena ngaji bab haid pula. Ibu bapa semua kena mengaji untuk ajar anak-anak dia, untuk ajar isteri-isteri dia. Okey, jadi 1 hingga 20 suci. 21 hingga 30 kita kata haid. Bulan kedua pula 1 hingga 20 suci, dan bulan kedua 21 hingga 30 haid. Maka dia kata bilangan 3 mesti komplit, dan talak diberi masa suci. Okey, talak diberi masa suci. Okey, dia pergi 1 hari bulan. Kalau 1 hari bulan, jadi talak masa suci ni dia tak genap bilangan suci. Kadang-kadang dia bagi 5 hari bulan, kadang-kadang dia bagi 7 hari bulan. Jadi bulan 1 tu 7 hingga 20 tak komplit dah bilangan suci tadi. Tapi bilangan suci tadi komplit pada haid. Sebab tu dia kata 3 kali haid. Bulan 21 hingga 20, 21 hingga 30 bulan pertama, 21 hingga 30 bulan kedua, 21 hingga 30. So bilangan tu komplit. Kalau bilangan suci ni kita tak tahu bulan pertama yang dijatuhkan talak tu, kalau 1 hari bulan komplit lah. Tapi kalau dia jatuh 5 ke 6 nak pergi ke 20, tak komplit dah bilangan tadi. Tak komplit dah bilangan tadi. Dia kata salah satu bilangan itu mesti komplit. Untuk komplitkan bilangan tadi atas dasar talak sunni, maka kuruk tadi dia kata mu'annas. Oh, dia pergi lebih halus lagi. Dia pergi dalil pensabitan dia dalam lagi. Pening kepala nak faham. Tuan-tuan pun saya rasa ada tak faham pun. Tapi tak apa, saya boleh tunjuk. Jadi maka bagi Imam Abu Hanifah, dia berpendapat 3 kali haid baru sempurna edah. Kita kata tak 3 kali suci, sudut pandangan yang berbeza. Ya, tak usah Mansur tadi. Panjang dia cerita, panjang lebar, titik terlampau titik, Masya Allah. Bagus. Okey, boleh jadi kita berhenti di situ dulu. Iaitu dan jadi kita baca sikit. Jadi satu perkataan yang mempunyai beberapa makna, dan setiap makna mustarak ialah makna hakikat, bukan makna yang kedua majaz. Itu dah tahu dah belakang semua makna hakikat apa, makna majaz dah faham dah mengaji dah dengan saya. Quruk maknanya ialah pusingan atau kitaran. Oleh itu salah satu lafaz dia muannas, maka ma'dud dia penjodoh bilangannya mestilah jamak muzakkar mengikut kaedah bahasa Arab. Oleh itu quruk maknanya tuhur yang tidak sesuai, dan tidak sesuai makna haid, kerana haid ialah muannas. Ini pendapat mazhab Imam Syafi'i. Jadi 3 kali suci lah wanita itu beredah. Apabila perempuan ditalak dan mula berhaid kali ketiga, maka bainlah. Maka bila datang haid ketiga dah mari, bulan ketiga dah mari dah haid, bulan tu tak cukup lagi, tapi mari dah haid bulan ketiga, maka bayyinahlah talaknya. Makanya habislah edah. Kalau nak rujuk tak boleh dah, kena nikah semula. Bila nikah semula kena ada saksi, kena ada wali. Talak tu jadi bain, tidak perlu pada nikah yang baru. Menjadi bayyinah. Talak itu talak yang perlu kepada nikah yang baru. Imam Abu Hanifah berpendapat salah satu quruk ialah 3 kali haid. Mengikut beliau, apabila sempurna haid yang ketiga barulah talak menjadi bain. Oleh kerana bilangan 3 disebut hanya menjadi sempurna apabila dikira daripada haid
apabila daripada hari haid, maka quru' bermaksud haid. Contohnya seperti seorang suami mentalak isterinya pada 5 hari bulan, sedangkan isterinya tu suci pada 1 hari bulan lagi, maka bilangan suci tidak akan sempurna kerana dia mentalak pada 5 hari bulan. Bulan pertama tak sempurna. Biasanya talak akan diberi ketika marah. Jadi ni orang tanya ni, hak marah ni talak jatuh ke tak ni? Talak diberi ketika marah. Jadi tidak boleh dijangka bila akan meletupnya bom talak tadi. Bila akan meletupnya bom talak tadi. Maka sama ada dalam ketika mula-mula suci atau pertengahannya. Jadi mengikut pendapat Imam Hanifah, quru' tadi ialah yang sempurna ialah apabila dikira diambil daripada 3 kali haid. Dia ada 3 kali haid. Berdasarkan pendapat ini, maka berlakulah perbezaan hukum. Apabila masa haid yang ketiga suami itu mati, maka mengikut mazhab Imam Hanifah, isterinya masih berhak mendapat harta pusaka kerana suami masih lagi. Kerana bagi mereka apabila suci yang keempat barulah habis iddah. Mengikut mazhab Imam Syafi'i, sudah tidak berhak lagi. Kalau suami dia mati pada haid ketiga, habislah. Sebab tiga kali suci dah. Haid ketiga mati dah suami dia. Maka wanita tadi tidak boleh harta pusaka. Imam Hanifah kata boleh lagi sebab dia masuk suci keempat, baru habis talak, habis iddah. Tapi pusaka tak boleh lah. Tapi dia bolehlah tuntut hak sepencarian. Hak pencarian tu di dalam hukum undang-undang Islam pula. Dia bukan dalam faraid. Wallahualam. Nanti kita sambung lagi esok. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا خلقنا وطيب لنا كسبنا وكنعنا بما رزقتنا ولا تزهب طلبنا إلى شيء صرفته عنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم يا كريم. चलो ओके